di luar nanti. Kesannya sangat kritikal. Kerana itu, kalau kita perhatikan dalam laporan-laporan, kebanyakan salah laku seksual yang berlaku adalah di kalangan mereka yang terdekat. Ibu, bapa, abang, adik, jiran tetangga, rakan-rakan dan sebagainya. Justru itu, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk memelihara hubungan ini. Begitu juga, apabila bersama dengan rakan-rakan, kebanyakan ibu bapa membiarkan anak-anaknya bergaul dengan rakan-rakan. Antaranya, kita biarkan anak-anak itu datang ke rumah dan biarkan lakukan apa saja di dalam bilik. Membiarkan mereka melakukan apa saja dalam bilik. Menonton TV, surf internet dan sebagainya. Sebagai ibu bapa beranggapan bahawa ini hak anak-anak yang tidak boleh dinafikan. Baik, Islam meletakkan bahawa kita mesti perhatikan, kita mesti tengok ini. Dan kalau perlu larang, maka kita perlu larang juga. Begitu juga untuk ibu-ibu, bapa-bapa yang sebahagiannya suka lepak di ruang tamu. Ini sebahagian besar daripada kita yang ayahnya bila letih pakai keplekat tidur depan TV. Buka kipas kuat-kuat. Dan kita tidak tahu apa yang anak akan tengok. Kita tidak tahu apa yang anak akan lihat apabila kipas itu berusia, apabila kita mengubah posisi dan sebagainya. Baik, kita akan bahas lagi dengan lebih detail ada adab kepada anak-anak. Kita akan berjumpa selepas ini insya-Allah. Selamat kembali lagi dan melancarkan Tanyalah Ustaz. Kita masih membincangkan tajuk pendidikan seks dalam Islam. Kita mendapat beberapa email daripada penonton di rumah dan saya bacakan email-emailnya. Email pertama datang daripada saudara Mansur Shuaib, Kota Baharu, Kelantan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu bapa kita semasa kita kecil dan remaja hingga tamat persekolahan dan memasuki alam pekerjaan tidak pernah mengajar kita perihal seks. Kita mengetahuinya menerusi pembacaan, pelajaran biologi dan rakan-rakan. Mengapa pendidikan seks tidak diberikan penekanan dalam sistem pembelajaran kita dan masyarakat banyak mengetahui melalui media, teknologi terkini, internet, buku-buku dan sebagainya? Komen Ustaz. Ini isunya. Ini isu yang sedang kita bincangkan sekarang. Baik, sejarah saya. Saya sendiri tidak mengetahui tentang seks melainkan melalui Ustaz. Menariknya, apabila satu isu itu diketahui oleh orang yang mulia seperti Ustaz, seperti Tok Guru, maka seks itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat indah. Maka seks dilihat sebagai sesuatu yang suci. Tetapi apabila anak-anak ini mengenali seks itu melalui rakan-rakan, berkenalan dengan seks itu melalui internet, sesuatu itu seks pada fikiran anak-anak ini kotor. Justru itu pendidikan seks sangat penting untuk anak-anak. Dan benda ini bukan hanya untuk ibu bapa. Guru-guru juga perlu menyelitkan unsur-unsur ini. Misalnya, kita sebut tadi, dalam pelajaran biologi, sekiranya seorang guru sains biologi yang bijak, selain mengajarkan fakta-fakta dalam buku sains, dia juga boleh menyebutkan supaya menjaga diri daripada zina dan sebagainya, menutup aurat dan sebagainya. Kerana menurut biologi itu lebih jelas. Begitu juga ustaz-ustaz dan ustazah boleh juga menyelitkan ketika dalam perjalanan mereka, ketika mengajar dan sebagainya. Tak semestinya kita ikut silibus sepenuhnya. Cuma saya rasa guru-guru gusar ialah kadang-kadang anak murid itu lebih azwan daripada ustaz dan guru-guru. Itu yang mereka takutkan. Tapi ini perlu. Melihat kepincangan yang ada sekarang, ini sangat perlu. Cumanya yang kita bincangkan tadi, bagaimana nak ajarkan anak-anak pada usia muda, remaja dan dewasa. Itu yang kita perlu pelajari. Baik, seterusnya kita kepada email yang kedua dikirimkan oleh Syamsinan Muhammad Jaiz, Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah disebabkan ibu bapa dan guru malu untuk memperkatakan perihal seks menyebabkan pelajar juga remaja ingin mencuba, maka berlakulah seks di bawah umur, ketagihan seks di kalangan remaja, menonton filem lucah dan sebagainya. Bagaimana untuk membentras gejala tidak sihat ini daripada berleluasa? Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kerana itulah Islam menitik beratkan pendidikan seks daripada awal lagi. Apabila seks ini tidak diajar kepada remaja ini, maka mereka ingin tahu. Mereka ada keinginan yang kuat untuk tahu apa yang dikatakan,
apa yang disebut oleh rakan, apa yang dipamerkan dalam surat khabar, apa yang dikeluarkan oleh filem-filem dan sebagainya. Jadi apabila mereka tahu seks itu melalui rakan, melalui jalan yang tidak elok, mereka akan mencuba. Ya, mereka akan mencuba. Saya juga berpendapat bahawa kadang-kadang kita dedahkan unsur seksual itu terlalu awal kepada anak-anak. Bayangkan anak-anak 8 ke 10 tahun sudah baca macam-macam bahan. Mereka membaca akhbar, terdapat tajuk-tajuk yang menceritakan tentang seks. Mereka terpaksa baca, mereka baca dan mereka akan tanya, ayah, ini makna apa? Anak saya yang kecil, umur 6 tahun sudah boleh membaca. Kalau ada akhbar, dia baca. ROGOL, apa ayah? LIWAT, apa dia ayah? Maka pendedahan terlalu awal seperti ini menyebabkan mereka ini tersalah jalan. Jadi saya berpendapat pada umur muda ini, perkataan seks itu pun sepatutnya mereka tidak tahu. Apatah lagi perkataan-perkataan yang lebih daripada itu. Maka ibu bapa, guru-guru mesti halang mereka daripada dapat bacaan-bacaan ini. Jadi itu jawapannya. Mungkin boleh membantu kita untuk membantras gejala ini. Baik, saya teruskan kepada soalan yang ketiga daripada saudara Jailur Rashid Sanway. Dia ada 2 soalan. Dia tanya, apakah anak luar nikah mempunyai akhlak yang tidak baik? Saya bertanya kerana seorang rakan saya memelihara seorang anak luar nikah dan dia sangat degil. Menariknya soalan ini pernah ditanya oleh seorang ustaz kepada saya. Jadi saya katakan pada ustaz tu, Ustaz tengok saya serang, saya jahat atau saya baik? Ustaz tu diam. Ustaz anak luar nikah kan? Dia tanya saya. Tidak, saya bukan anak luar nikah, saya anak halal. Tapi apa beza di antara anak halal dan anak haram? Ini perspektif yang sangat jahat. Kerana itu sebahagian remaja yang mengadu pada kita mendapat tahu rupa-rupanya ibu dan ayahnya dia dilahirkan dengan jalan yang tidak betul, dengan jalan haram, luar nikah, asalnya baik. Tapi apabila tahu mereka anak luar nikah, secara automatik mereka berubah. Alasannya apa? Alasannya saya anak luar nikah, buat apa buat baik. Saya tegarkan sini kepada anak-anak luar nikah di sana, yang haramnya bukan anda. Anda tidak bersalah, anda berusia seperti anak lain. Yang melakukan kesalahan, yang melakukan perkara haram, ayah dan ibu anda. Mereka yang sepatutnya tanggung, bukan anda. Jadi anak luar nikah atau anak dalam nikah, anda berhak untuk mendapat syurga Allah. Berusaha ke arah itu. Jangan putus asa dengan harapan Allah. Baik, soalan berikutnya. Beliau bertanya, sebahagian ibu bapa membiarkan anak bergaul bebas kerana tidak mahu mengongkong dan membiarkannya tertekan atau tension. Apa pandangan Ustaz? Oh, ini soalan yang sangat baik. Saya ingat ibu bapa di Malaysia ini sangat terpengaruh dengan budaya luar kerana kita menonton video-video, kita menonton cerita-cerita dari luar yang memaparkan bagaimana remaja luar memberontak kerana ibu bapa tidak ibu bapa mengongkong mereka, menyekat pergerakan mereka. Dalam Islam, selagi anak itu bersama kita, selagi anak itu belum balik, sebelum anak itu boleh berdikari, selagi mereka berada di bawah bumbung kita, ibu dan bapa bertanggungjawab di atas setiap apa yang mereka lakukan. Dosa yang mereka buat, ibu bapa juga bertanggungjawab. Ini saya tegaskan betul-betul. Saya tegaskan betul-betul. Jadi tidak ada cara untuk ibu bapa lepaskan tangan semata-mata kononnya anak-anak muda tidak mahu dikongkong. Mungkin anak muda ini tidak faham lagi. Mungkin mereka masih muda. Mereka buat apa yang mereka suka. Ibu bapa lah yang diperlukan untuk memandu mereka. Jadi, berhati sikit dengan anak-anak ni. Hukum mereka walaupun sudah remaja. Beri nasihat kepada mereka. Jangan biarkan mereka lepas begitu saja. Soal mengongkong, soal kebebasan, tension dan sebagainya. Lebih tension sekiranya anak yang besar dan keadaan yang tidak normal. Dan keadaan akhlak yang buruk. Mereka akan lebih tension. Jadi bersoal ke arah itu. Baik, kita ada soalan yang terakhir daripada Mariah Musa, Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Okey, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk terangkan kepada anak perempuan umur 10 hingga 12 tahun mengenai batasan aurat di kalangan adik-beradik lelakinya, juga perihal datang bulan, period, penjagaan kebersihan dan sebagainya yang rumit dan memalukan. Okey, ini masalah yang dihadapi oleh sebahagian besar ibu bapa. Bagaimana nak menceritakannya? Baik, satunya, panduannya, sekiranya anak atau anak lelaki, lebih baik bapa yang terangkan. Kalau ia anak perempuan, biarlah ibu yang terangkan. Kedua,
kita gunakan kaedah belajar melalui tauladan. Jadi sekiranya mak ayah mahukan anak-anak menutup aurat, pertama, mak ayah mesti menutup aurat. Mak ayah mesti berpakaian sopan ketika di dalam rumah. Jadi banyak berlaku ialah kita mahu anak kita menutup aurat, tapi mak bapak belum tentu. Kadang-kadang mak bapak juga menutup aurat di luar, tapi di dalam rumah, anak akan tiru gaya berpakaian. Anak akan tiru gaya fashion yang ibu atau bapa pamerkan di rumah. Kalau biasanya seorang bapa itu di rumah dia pakai seluar pendek, selalunya anak lelaki juga akan memakai seluar pendek. Kalau kebiasaannya ibu itu memakai baju kelawar atau berkemban atau t-shirt atau seluar pendek, anak perempuan juga akan meniru. Secara tidak langsung, tak perlu disuruh. Jadi sekiranya anda hendak mengajar anak-anak anda menutup aurat di rumah dan di luar, mulakan daripada diri anda sendiri. Begitu juga apabila nak membicarakan tentang datang bulan dan sebagainya, ini perlu. Maka kakak ataupun ibu perlu bercakap dengan anak perempuan. Perlu beritahu bila dah sampai umur-umur ini, mereka akan mengalami perubahan. Akan datang darah. Dan bila datang darah, apa mereka perlu lakukan dari segi hukum fiqh? Solatnya macam mana? Untuk lelaki pula, apabila sampai perubahan, mereka mula balik, mereka mula akan berubah. Ada nafsu yang lain, ada pertumbuhan tertentu yang mengelirukan. Kena jelaskan hubungan di antara adik-beradik dan lainnya. Begitu juga memisahkan tempat tidur daripada anak lelaki dan anak perempuan. Ini mesti ditegaskan. Sebahagian rumah, mungkin kos rendah mungkin, bilik yang disediakan hanya 2. Satu bilik bapa, satu bilik untuk dikongsi bersama. Dan kalau terlalu ramai anak-anak ni tidur bersama-sama di ruang tamu. Ini satu keadaan yang sangat bahaya. Kerana dalam pembentukan nafsu seksual dalam anak-anak kita ini, mereka pula bercampur aduk antara lelaki dan perempuan. Walaupun pada adik-adik, secara tidak langsung ia menimbulkan kegairahan. Secara tidak langsung ia akan menimbulkan keinginan terhadap akan sejenis. Saya juga mencadangkan kepada guru-guru, terutama yang guru yang menjaga asrama, pastikan pelajar-pelajar ini diasingkan. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 di satu tempat, di satu bangunan mungkin. Yang lainnya 4, 5 dan ke atas, asingkan. Kerana saya khawatir, saya dapat laporan, saya dapat keluhan daripada anak-anak remaja yang apabila berada di asrama, mereka dicabul. Mereka diganggu oleh abang-abang besar ini. Kerana itu saya mohon kepada ibu bapa, kepada guru-guru, pastikan perbezaan ini, perbahagian tempat tidur ini dilakukan dan dikuatkuasakan. Akhirnya saya harap soalan-soalan ini dapat dijawab dengan baik dan harap anda perhati. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan tajuk pendidikan seks dalam Islam. Jumpa lagi sampai ini. Selamat kembali ke dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita masih membicarakan tentang tajuk pendidikan seks dalam Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Selain unsur-unsur dalaman, ibu bapa dan sebagainya, sebenarnya ada satu lagi unsur yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak ini, iaitu unsur luar. Unsur luar ini berupa satu, VCD, movie dan sebagainya. Baik, saya perhatikan ramainya ibu bapa tidak alert dalam hal ini. Saya selalu perhatikan ibu bapa membeli CD, terutama filem-filem barat. Filem-filem barat, tuan-tuan, antara bahan yang ada dalam